Sekarang kita tengok pula perincian yang ketiga pada bab 7, iaitu penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan kuasa barat. Pertama, kita tengok daripada segi kekuatan. Pada peringkat awal, pembesar tempatan mencapai kejayaan dalam usaha menentang kuasa barat. Kejayaan ini dicapai melalui beberapa kekuatan strategi seperti berikut. A. Melalui muafakat. Contohnya, permuafakatan pembesar Melayu Perak membawa kejayaan kepada pembunuhan J.W.W. Bush di Pasir Salak. Yang kedua iaitu B. Kubu pertahanan. Membina kubu pertahanan yang teguh dan kuat. Contohnya, Yang Tuan Antah berjaya mematahkan serangan British pada peringkat awal penentangan kerana kekuatan kubu di Paroi dan kubu di Bukit Putus. Dalam situasi sama, kita tengok bagaimana kubu yang dibina oleh Rentap dan pengikutnya di Bukit Saduk menyebabkan British ataupun James Brooke dan tenteranya dan juga pewarisnya iaitu Charles Brooke terpaksa menyerang sehingga 3 kali dan akhirnya mampu memusnahkan kubu pertahanan Rentap di Bukit Saduk, tetapi tidak berjaya mengalahkan Rentap, dan Rentap berundur diri, dan namun akhirnya kerana faktor usia, Rentap meninggal dunia. Kemudian perjuangan Rentap disambung pula oleh Syarif Masaho. C. Kita tengok persenjataan. Contohnya, Angkatan Dur Said membuat serangan hendap terhadap tentera British dengan menggunakan senapang yang lebih moden, iaitu jenis flintlock dan juga Snider rifle. Ini menyebabkan kekuatan tentera oleh Dur Said mampu menyaingi persenjataan yang dimiliki oleh tentera-tentera British. D. Kita tengok dari segi perundangan. Contohnya, Haji Abdul Rahman Limbong membela kaum petani di Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama. Seterusnya, kita tengok yang kedua iaitu kelemahan. Kebangkitan masyarakat Melayu dapat ditangkis kerana kelemahan strategi pemimpin tempatan. A. Penentangan bersenjata. Kita tengok Brooke berjaya menewaskan Rentap menggunakan meriam tembaga. Kubu pertahanan Yang Tuan Antah dihancurkan oleh British dengan menggunakan meriam yang besar. B. Ancaman perundangan barat. Kebangkitan tahun 1922, 1925, 1928 oleh petani berjaya, tetapi British menggunakan perintah Buan Negeri kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Manakala C, kita tengok dari segi kelemahan, gagal mentafsir perjanjian. Contohnya, Datuk Abdul Rahman, Datuk Maharaja Lela gagal mencabar perjanjian Pangku di Mahkamah British dengan menggunakan peguam daripada British. D. Tipu muslihat. British menakutkan penduduk tempatan dengan ugutan dan tindakan kekerasan, termasuk memenjarakan penduduk yang enggan mengikuti kuasa barat. Ketiga, kita tengok faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan penentangan masyarakat tempatan. A. Kelemahan teknologi. Senjata barat lebih canggih berbanding dengan senjata yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Contohnya daripada segi meriam tadi, senjata yang digunakan oleh British lebih kuat dan lebih canggih ataupun lebih terkehadapan, yang menyebabkan kubu-kubu pertahanan yang dibina oleh Rentap di Bukit Saduk dan juga oleh Yang Tuan Antah dapat dimusnahkan. B. Sokongan. Sokongan yang diterima tidak menyeluruh. Kurangnya sokongan daripada pihak istana
kerana kita tahu istana sejak daripada awal dicengkam oleh British. Lalu istana tidak berani untuk campur tangan dan menyokong pembesar, di mana kedudukan istana ataupun Kesultanan Melayu dijamin oleh British untuk mengelakkan penentangan oleh orang-orang Melayu sekiranya Sultan diganggu-gugat. Bagaimanapun untuk mengganggu-gugat pembesar, hanya pengikut-pengikut pembesar yang bercorak kedaerahan sahaja yang akan menentang, dan ini memudahkan British untuk menghapuskan serta membenteras penentangan oleh pembesar-pembesar di peringkat daerah. Kita tengok British berpakat dengan Belanda. Kedua-dua pihak antara British dan Belanda ini bekerjasama untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Penentangan bersifat setempat dan tidak meluas di seluruh negeri. Ini kerana pembesar yang menentang itu hanya menjaga kepentingan diri mereka sahaja kerana diganggu-gugat oleh penjajahan. Sekiranya wujud satu penentangan yang menyeluruh, ini sudah tentu akan merisaukan British. Kelemahan strategi. British menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi kebangkitan masyarakat tempatan, seperti menggunakan kekuatan senjata serta mendapat bantuan daripada ketenteraan British, terutama sekali Angkatan Laut British. British menggunakan senjata moden. Penggunaan senjata moden itu sehingga kini menjadi amalan kuasa besar, terutama sekali Amerika Syarikat. Jika ada negara-negara yang cuba menyaingi kekuatan senjata, mereka akan cuba dengan pelbagai cara untuk menghapuskannya, termasuk melalui sekatan perdagangan. Seterusnya, memecah belahkan pakatan, seperti yang berlaku kepada Yang Tuan Antah, di mana pakatan yang teguh pada mulanya kemudian berjaya dipecahkan oleh British. Satu saja, jaga kepentingan pihak yang membuat pakatan itu, bermakna satu pihak yang membuat pakatan akan menarik balik sokongannya. Menggunakan istana, contohnya dalam kes Datuk Bahaman, apabila British gagal untuk menghapuskan ataupun membenteras bantahan oleh Datuk Bahaman dan pengikutnya, British menggunakan istana untuk mengisytiharkan bahawa Datuk Bahaman sebagai orang yang menderhaka kepada Sultan. Faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat barat. Dekat sini kita lihat seolah-olah istana dan Sultan Melayu dipergunakan oleh British untuk mencegah ataupun memadamkan dan membenteras kebangkitan orang-orang Melayu untuk menentang penjajah. Situasi ini agak menyedihkan kerana peranan istana pada waktu ini tersepit antara membantu orang-orang Melayu dan juga tersepit dengan jawatan hasil daripada ugutan oleh penjajah. Sekarang kita ke subtopik akhir ataupun perincian yang akhir, iaitu perincian yang keempat pada bab 7, kesan penentangan masyarakat tempatan. Kesan ini boleh ditinjau daripada dua aspek, iaitu kesan kepada British dan juga kesan kepada masyarakat ataupun rakyat Tanah Melayu. Pertama, British mengalami kerugian akibat peperangan. British merombak semula skim penempatan pegawai. Contohnya dalam kes J.W.W. Bush, hasil daripada kurang beradab Bush dalam melayan pembesar-pembesar menyebabkan British merombak semula dan memerintahkan pegawai-pegawainya, terutama sekali residen, mengkaji adab resam orang-orang Melayu supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan sensitiviti. British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran barat
dan juga memantapkan kuasa Barat kerana tentangan-tentangan yang dilakukan menyebabkan lebih berlembut namun tetap juga keras kalau kita kaji sejarah. B, kita tengok kesan terhadap masyarakat tempatan. Kedudukan Raja dan Pembesar Melayu diberi perhatian dan juga dikekalkan. Pembesar di sini bermaksudnya bukan pembesar daerah, tapi pembesar di peringkat pusat yang berada di bawah raja tidak diusik. Kerana pembesar di peringkat istana, mereka hanya makan gaji dan mendapat gaji serta mereka tidak terlibat dalam kawasan pemakanan dan juga kawasan pegangan. British memperkenalkan Durbar untuk mengurangkan penentangan orang-orang Melayu. Raja dan pembesar kehilangan kuasa dan hanya ada kedudukannya sahaja, ada kerusinya sahaja, ada jawatannya sahaja, tetapi dari segi kedudukannya sebenar, kuasa raja dan pembesar telah berpindah kepada kuasa yang dimiliki oleh pegawai-pegawai British. Seterusnya, berlaku kehilangan jiwa hasil daripada peperangan dan ramai daripada rakyat tempatan dibuang negeri, contohnya ke Pulau Seychelles dan juga ke Mekah. Penentangan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dan pejuang-pejuang penentangan kepada penjajah ini menjadi inspirasi kepada perjuangan kemerdekaan tanah air apabila muncul tokoh-tokoh baru, terutama sekali selepas Perang Dunia yang Pertama dan juga Perang Dunia yang Kedua. Inspirasi penentangan awal oleh mereka ini dinilai oleh generasi yang terkemudian dan seterusnya mampu untuk memerdekakan Malaysia. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja perbincangan kita ataupun pembelajaran kita pada bab 7 dan perincian-perincian yang telah dan sedang kita ikuti ataupun akan ikuti. Untuk itu, cikgu harap pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang kita belajar pada hari ini, seterusnya dapat mengambil iktibar serta pengajaran daripada peristiwa-peristiwa sejarah. Untuk itu, cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.